Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, sejuk. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa amma ba'. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Noja, para AJK, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak, ya. Serta muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan, saya bersyukur kepada Allah taala, kita bersyukur kepada Allah taala pada malam yang berbahagia ini, kita sudah masuk di awal. Nak kata awal pun awal jugalah. Fasa bulan apa tuan-tuan? Bulan Safar ke Safar? Orang Jawa sebut Safar ya. Safari. Ya. Sifrun ya. Kalau dalam bahasa Arab sifrun tu kosong, sifir. Ya, orang Melayu sebut sifir, sifir satu, sifir dua, ya. Tapi kalau sifrun dalam bahasa Arab, ya, kita sebut bahasa Melayu kosong. Ya. Kita tak sebut noktah, ya. Jadi sebab tu macam bahasa Arab wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah. Ya, kalau anak-anak kita belajar dulu, mungkin tuan-tuan ingat belajar Arab dulu, wahidun, satu, isnani, dua, salah satun, tiga. Ya, Arab tak sebut sifir, wahid, tis'ah, sittah, arba'ah, salasa, salas. Kan? Dia ambil short macam kita bahasa pasar lah kan. Tapi kalau tuan-tuan dengan short, takut terkejut apa benda ni? Ni nombor apa ni? Ya, ni nombor telik ke nombor ekor ke Ustaz? Ya. Jadi kalau kita sebut sofrun, ya, Safar, bulan Safar, ya. Jadi kata Ustaz, dulu ada namanya mandi Safar, ya. Sekarang ada Pak Haji mandi Safar. Mandi sendirilah. Mandi kolam sendirilah, tak ada, ya. Tak ada niat safar pun, ya, niat mandi kolam saja. Ya. Ya, kita kolam pun tak ada. Oh. Tak apalah, ya. Yang pentingnya kita katakan sebelum ni kita ada niatkan untuk mandi wajib. Kita kena mandi wajib mandi safar itu kan, mandi mentolak balak. Kalau saya tanya nenek-nenek, mak, ibu, ayah, dia kata dulu ada, dia kata, ya, memang mak dan ayah pergi mandi safar tu. Ya, saya pun tak ingat tadi bawanya tidak, tak tahulah. Saya pun turut sama sekali mandi mandi safar tu. Ya, teringat perkataan safar tu, ya. Kalau dalam bahasa Arab satu lagi safari itu maknanya take away. Tahu take away? Iaitu kita bawa bekal kalau kita order kat restoran, kat kedai, kita bawa balik tu safari. Orang Arab sebut safari itu maknanya kita tak makan dekat kedai, kita bawa balik, safari. Dan satu lagi perkataan safari juga safar, iaitu kita bermusafir. Sebab itu namanya doa safar. Ya, doa kita musafir. Macam mana doa musafir? Ya, doa perjalanan kan. Kita baca subhanallazi sakharna haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun kan. Doa naik kenderaan tu
Salah satu doa sebelum kita nak bermusafir, kita baca doa tersebut. Ya. Jadi itu dia kata ustaz tak ada apa, ya. Apa kita kata aktiviti bulan Safar tak ada apa ke ustaz? Tak ada, ya. Tak ada peristiwa apa-apa. Begitulah peristiwa kita sama, ya. Maknanya aktiviti kita macam itulah. Solat berjamaah, berzikir dan bermunajat kepada Allah Taala. Jadi tuan-tuan, mula-mula saya masuk tadi terkejut juga. Ini surah Maksum ke surah bukan? Ya, sebab last saya datang rasa tak ada tertutup pintu pun, ya. Main apa? Saya ingat tadi pakai ini je, pakai air liur dia terbuka sendiri. Haha gitu. Dia terbuka kan, rupanya kena juga. Ini kan. Dia punya sensor macam tu, macam-macam sekarang kan. Ada pakai jari, ada pakai air liur pun ada, sembuh macam, ya. Cerita Piramli pun ada. Lepas tu terbuka, tertidur pun ada juga kan. Zam-zam al-lakazam, ya. Jadi hebat, ya tuan-tuan, tahniahlah di atas pengurusan yang sangat hebat, ya. Jadi kekalkan, teruskan, ya, momentum ini hingga ke akhir hayat kita, sebab kita pun nak kita pun nak bagi apa keselesaan kepada jemaah kita, ya. Bukan hanya kita harapkan selesa saja, tapi biarlah imarah, ya, surau kita diimarahkan. Bila hanya cantik saja tuan, tak ada imarah pun tak ada gunanya, kosong. Ya, jadi kita perlu pelbagaikan. Ya, mungkin lepas ni ada, yalah, ya, jawatankuasa boleh memikirkan bagaimana untuk mengamaikan, ya, ahli jemaah kita untuk datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita sambung sebalik semula kepada perbincangan kita. Alhamdulillah, ya. Kita sudah sampai pada muka surat 90. Kita sudah habis tajuk sujud, ya. Dan kita masuk hari ini mungkin sujud dan faedah saya sebutkan beberapa kebaikan daripada sujud tersebut, ya, kebaikan-kebaikan yang kita dapat daripada perbuatan rukun, rukun kita kata rukun fa'ili itu, sujud itu, apakah faedahnya daripada sujud perubatan, ya. Sebab orang tak mungkin ada yang tak pasti, yang tak tahu apakah kelebihan sujud tersebut, ya. Sebab kita tahu di antara doa yang paling mustajab, Nabi kata dalam sujud. Barang siapa yang sujud, maka berdoalah kamu berlama-lama, berlambat-lambat, ya. Sebab Allah melihat dan Allah sangat mendengar bagi mereka yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari menurut Dr. Muhammad Osman Nasir, hikmah sujud di antara lain ialah seperti di bawah. Banyak tuan-tuan, ya. Nak dibaca ke semua tuan-tuan boleh baca tu, tapi kita sebut serba sikitlah, ya. Di antara hikmah sujud itu disebut melegakan sistem pernafasan, ya. Nak sebut saya ni orang doktor lebih hebat lah. Saya bukan doktor, saya doktor. Nanti salah bagi maklumat, susah pula kan. Sistem pernafasan itu akan melegakan bagi orang yang sujud. Kita tengok macam mana, ya. Dia kata, ustaz, tak lega-lega pun pernafasan saya. Ya, itu mungkin tak lega sebab apa? Sebab banyak asap dalam pernafasan kita. Kan? Siapa yang berasap lah, kan? Macam mana nak apa ni kan? Itu kena, itu diri sendirilah. Tapi sebenarnya sujud itu, apabila kita sujud saja, perlakuan itu sebenarnya legakan sistem pernafasan. Kita punya pernafasan kita berjalan lancar sebenarnya. Mengembalikan kedudukan organ ke tempat asalnya, ya, organ-organ kita, ya, dalaman kita, luaran kita itu akan sepatutnya ke tempat asal yang sepatutnya, ya. Yang ketiga disebutkan kebaikan sujud itu bernafas ketika sujud. Apabila kita bernafas, ya, iaitu keadaan buah pinggang kita akan diperbetulkan, ya. Baru ni, ya, saya dapat apa ni daripada kakak saya. Dia kata bila cek dekat doktor, dia kata buah pinggangnya bengkak. Tak tahu sebab apa keadaan buah pinggangnya bengkak. Bila cek masuk MRI itu, masuk dekat, bukan ketuha. Dalam mesin, kalau kita nak cek penyakit kita kan, ada kanser ke, tak ada kanser ke, tuan-tuan kena masuk dalam tu, dia boleh tahu, dia boleh baca, tuan-tuan. Ya, daripada atas sampai bawah. Tuan-tuan ada kanser ke, ada penyakit apa ke, bengkak sana, bengkak sini ke, dia tahu kan. Sebab kakak saya tu dia tak boleh nak berjalan, ya.
Umur baru nak masuk 50 tapi macam berat nak berjalan. Ya, jadi dia pun cek lah. Ya, cek dia kata buah pinggang anda bengkak. Jadi sekarang ni tengah buat, tak tahulah fisio ke, saya tak pasti. Tapi kakak kata memang kena buat lah benda tu. Ya, kena buat satu, kita kata bukan aktiviti lah, maknanya dia bagi, doktor bagi masa untuk dikembalikan balik buah pinggang itu kepada asal. Tapi boleh ke tuan-tuan? Saya tak pastilah. Doktor mungkin tahu kan, kita bukan doktor kan. Itu mungkin salah satu mungkin pemakanan kita tuan-tuan. Sekarang ni pemakanan lah, tak ada lain dah. Ya, yang menjadikan buah pinggang kita mungkin kita makan ya, makjun ke, ya, makan apa yang pelik-pelik ke, wallahu alam. Ya. Jadi dekat sini dia kata membetulkan buah pinggang yang terkeluar sedikit daripada tempat asalnya. Wallahu alam. Dalam badan kita, buah pinggang kita ya terkeluar. Ya. Nanti dia boleh betulkan balik buah pinggang. Masya-Allah. Ya, hebat sebenarnya. Ya. Seterusnya memperbetulkan pundi peranakan yang jatuh bagi perempuan lah. Lelaki peranakan apa? Kan? Lelaki mana ada pundi peranakan? Ya, kalau tidak lama lelaki beranak kan? Allah tak Allah tak jadikan lelaki ni beranak. Kalau beranak tak tahu dia boleh tanggung sakit ke tidak. Ya. Itu Allah SWT lebihkan kepada perempuan. Hebatnya perempuan itu dia boleh tahan sakit. Tapi kalau lelaki ya sikit pun dah menjerit dah habis. Ya, mau nurse tu lempang 3-4 kali tu. Ya. Dia kata tutup mulut kan kata. Asyik menjerit-jerit kan. Ya, sebab sebab saya ya, mungkin tuan-tuan pun ya, haji-haji pun pernah masuk labor room kan, tengok anak tuan-tuan keluar ya daripada seorang ibu melahirkan baby kan. Ya, daripada setiap bilik itu menjerit-jerit tuan-tuan ya. Dia kata, yang mana suami-suami yang nak tengok isteri bersalin, boleh? Masuklah dia kata, dekat saya rasa HUKM ke, masa anak saya yang pertama tu HUKM. Lepas tu Sungai Buloh pun boleh masuk masa tu kan. Ada suami tak berani, dia menyendiri je nyorok dekat mana, dekat tepi-tepi tu tak sanggup nak tengok kan, ada juga. Jadi kita bersama boleh, saya boleh tengok tak masalah kan. Jadi ketika itu ya, itu yang apa amma apa semua ada keluar. Ya, kalau yang India ya marah betul ni. Tu cik tengok tu menjerit-jerit kat sana kan. Tu yang tak tahan tu dia kata. Ya, lama lagi nak keluar pun tapi jeritan tu menyebabkan orang lain menjadi stres bila nak bersalin. Masya-Allah. Ya, itu keadaan bagaimanalah ya. Mungkin tuan-tuan sendiri pun atau apa ni haji pun sendiri mengalaminya ya. Yang seterusnya melegakan sakit hernia. Sakit hernia sakit apa tuan ya? Saya pun tak tahu sakit hernia ni. Sakit orang perempuan ke ni? Ya, angin pasang ya, hernia ya. Oh, saya pun mulai kemudian nak cari juga angin pasang, angin biasa angin pasang ni lelaki kan? Lelaki angin pasang ya. Ya. Tapi itulah ya. Alhamdulillah sebenarnya kalau kita banyak sujud kepada Allah Taala melegakan ya sakit angin pasang ni. Kita nak tahu penyakit itu pun orang sendiri yang kena sakit tu yang tahu macam mana sakit. Angin pasang tu tak boleh nak duduk, nak baring macam kena buat apa? Batu karang tuan-tuan kan. Diorang kata kalau kena batu karang pun sama. Tak boleh, dia kata ustaz tak boleh kait saya nak baring, tak boleh nak duduk, tak boleh. Ya. Segala apa tak boleh lah. Nak tidur lagi tak boleh. Berguling-guling. Ya. Jadi itu bagaimana Allah beri hikmah, kebaikan kepada sujud kita itu sebenarnya ada kebaikannya banyak sebenarnya. Apabila kita kurang menghadap Allah Ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala, itu yang penyakit makin lama semakin datang dengan kita sebenarnya. Ya, mengurangkan sakit senggugut ketika haid bagi orang perempuan, melegakan bahagian paru-paru daripada ketegangan. Ya, mengurangkan kesakitan pada pesakit appendix ataupun spleen, limpo. Ya, appendix tuan-tuan tahu ya, appendix tu yang biasanya ni kan, yang apa apa tu benda yang tak hancur tu kan, appendix kan. Betul. Dia ada satu lagi appendix dengan satu lagi yang angin tu apa saya lupa. Yang untuk lupalah. Appendix dan apa tuan? Yang kalau kita tak boleh lapar tu apa namanya? Gastrik. Rik semua kan. Dik, rik. Ya.
Jadi dia kata, Ustaz, ya ke? Ini bukan saya yang cakap, ini kajian sendiri daripada doktor sendiri. Ya, bila doktor menipu habislah tuan-tuan. Benda ini bukan main-main. Ya, maknanya lazimkan kita sujud. Kalau kita dapat sujud itu, sekarang ramai ni orang tak dapat sujud sebab ramai semayang dah tak larat duduk atas kerusi kan. Dia tak boleh nak sujud. Sujud pun kita bongkok sikit saja pun. Ya orang tak larat. Tapi sujud yang sebenarnya, bila kita sujud, itulah kelebihannya. Ya, yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Yang betul-betul sujud dengan keadaan dengan yang betul. Kedudukan sujud paling baik untuk berehat dan mengimbangi lingkungan bahagian belakang tubuh. Kita punya tulang belakang akan jadi betul. Kita katakan baiklah sebenarnya. Memperbetulkan bahagian belakang kita, meringankan bahagian pelvis, pelvis laki ke perempuan ni, pelvis, perempuan ya, memberikan dorongan untuk mudah tidur. Yang mana susah nak tidur, insya-Allah Allah beri dia mudah tidur. Ada penyakit yang tak boleh tidur, apa, insomnia ke, yang tak boleh tidur, saya dah beritahu ada orang tu dah bertahun-tahun tak boleh tidur tuan. Ya je. Saya bukan tak boleh tidur, cepat tidur. Itu dia dua. Satu terlebih tidur pun ada. Dah tak bangun-bangun, dah mata mati saya rasa kan. Kan tidur sampai nak langsung tak ingat waktu. Asal duduk. Kan ada memang penyakit tuan-tuan ya. Bukan sebab penyakit tidur ni ada satu penyakit juga. Dia kata dia duduk saja, dia bawa kereta pun cepat dia tidur. Memang itu penyakit juga sebenarnya. Dia tak boleh nak concentrate. Itu bahaya tuan-tuan. Jangan memandu kalau orang penyakit macam tu. Kena bagilah kepada anak tuan-tuan yang mana dah ada lesen tu, bagilah. Jadi itulah keadaan kita ni berlainan. Cara ataupun kita kata penyakit kita lain-lain. Ada yang tak boleh tidur, ada yang mudah tidur dan tak boleh kita kata mudah tidur pun mudah tidur pun banyak, ramai. Menggerakkan otot, bahu, dada, leher, perut, ketika mahu sujud dan bangun daripadanya. Gerakan otot-otot itu menjadikannya otot itu lebih kuat dan elastik. Bukan plastik teman-teman, elastik. Secara automatik akan memastikan kelicinan perjalanan darah yang baik. Masya Allah. Kita rasa kenapa susah sangat aku nak sujud ni, semua sakit dah. Ya je. Nak sujud, nak bongkok tu pun macam mana Ustaz kata ini boleh menggerakkan otot-otot? Yalah, bila kita sujud sebenarnya yang sebetulnya peredaran darah kita akan lancar sebenarnya. Itulah nanti kita tengok kat bawah tu. Bagi wanita, gerakan otot itu menjadikan buah dadanya lebih baik. Masya Allah. Mudah berfungsi untuk menyusukan bayi. Kan ada perempuan yang tak boleh menyusukan bayi kan? Bukan tak boleh menyusukan, dia punya susu dia kata kurang. Tak ada kadang-kadang. Kesian ibu. Terpaksa cari ibu susuan pula. Macam Nabi pula. Kan ada. Sebab dia kata tak boleh. Dah suntik banyak kali pun tak boleh keluar susunya. Kenapa? Dia kata keibuan tu sebenarnya dia ada emosi juga. Ibu ni mesti ada emosi dengan anak. Kalau kita tak ada emosi dengan anak, biasanya tak tahulah tuan-tuan kan. Ada yang saya tengok berbotol-botol. Kan? Kelebihan yang Allah berikan pada orangnya kecil je tapi susunya Masya Allah. Berbotol-botol boleh jadi macam stok. Stok dalam peti ais tu penuh. Yalah. Kita anak kita sendiri kita tahu kan, takut tertukar pula dengan apa? Susu, dia ingat bukan susu. Orang ingat apa Ustaz? Jelly ke apa tu? Soya bean pula. Kan? Kan dia bawa, ibu kan bawa pergi ke pejabat kan, nak susukan, dia perah, letak kan tu kan. Pun juga sama juga, orang tertukar, terminum pula. Kes yang terjadi tuan, bukan benda ni bukannya apa, memang betul. Kan? Diorang tak beritahu, ibu tu tak beritahu dekat pejabat, kan? Oh ingat jelly, bukan jelly, macam dadih ke apa kan? Ada orang beli dadih letak kat dalam peti ais dekat apa freezer tu kan. Jadi kena diberitahu apabila kita menyimpan apa-apa kan, susu itu, mengurangkan kegemukan, obesiti, gerakan bahagian otot memudahkan wanita bersalin,
otak manusia organ terpenting menerima banyak bekalan darah dan oksigen. Kalau kita tengok dekat situ, dia kata mengelakkan pendarahan darah daripada kena stroke, tuan-tuan. Ya, itu nama-nama dalam bahasa sainsnya, tuan-tuan tengok kat situ. Apa? Apoplexia. Nak sebut pun susah. Ya, apa benda tersalah sebut kan lain pula. Ya, of blood, vessel, ya, iaitu singkatan dia stroke lah, senang cerita. Ya. Jadi mengurangkan orang yang kena stroke, kadang-kadang stroke itu kan pendarahan kita, apa, darah kita tak boleh, peredarannya tak lancar, ya, tersekat, ya. Ada yang tu sampai terpecah, naudzubillah. Ya. Darah tinggi yang melampau. Ya. Ini dah macam doktor pula, tuan-tuan, ya. Dah doktor Zairi pula kan. Ya. Jadi maknanya memang begitulah. Ya, kebaikan kita katakan Allah berikan, campakkan kelebihan yang ada dalam sujud kita itu bagi mengurangkan kita punya, ya, peredaran darah kita biar lancar, jangan ada tersekat. Itu orang yang malas mayang itulah banyak dapat penyakit. Tapi dia kata, ustaz, itu kalau nak juga terjadi penyakit itu rezeki kita lah, nak buat macam mana. Ya. Tapi biasanya orang yang tidak pernah meninggalkan solat ini biasanya penyakit ataupun meninggalnya bukan dengan cara stroke ataupun dengan cara peredaran darah dia masalah, tidak. Mungkin ada perkara yang lain Allah berikan. Ya. Tapi orang yang menjaga solat. Tapi orang yang tak menjaga solat, itulah yang kadang-kadang kita kata, tak juga ustaz, rezeki masing-masing juga. Ada juga, saya kata, ramai. Ya. Tapi kalau kita tengok, biasanya Allah berikan kelebihan kepada orang yang rajin sujud kepada Allah Ta'ala. Maka kekuatan otak dia, Allah berikan kelebihan kepada dia. Ya, sebenarnya. Sebab itu kita tengok di bawah itu, kesan sujud seperti yang diakui juga oleh fahaman agama lain. Bukan agama Islam saja, tuan-tuan. Agama lain juga mengiktiraf sujud itu mempunyai kelebihan dia. Dia kata umpamanya bangsa Sikh. Sikh tu apa? Sing lah. Punjabi. Ya. Biasanya macam yang pakai kan, yang pembaca berita dulu, macam berita apa? Ya. Ajak sing ke, bukan Karang Sing Walia ke? Bukan Karang Sing Walia. Ya. Yang memang, ya, orang Sing juga menyebut juga kebaikan sujud juga. Mereka juga ada sujud. Ya, tapi tak samalah bacaan sujud macam kita, tuan-tuan, kan. Ada orang sujud tapi tak apalah mantra yang dibaca. Ya, Buddha juga mengamalkan yoga. Namanya yoga. Ya, tuan-tuan boleh tengok kan dekat YouTube sekarang, boleh tengok cara yoga tu bagaimana. Ya. Sehinggalah sama macam ajaran yang kita bawa, ya, Islam bawakan kelebihan yang ada kepada sujud itu, kelebihan juga diakui oleh agama-agama yang lain. Hebat sebenarnya. Ya. Masya-Allah. Okey, tuan-tuan, kita masuk kepada rukun yang seterusnya adalah duduk di antara dua sujud. Ya. Setelah sujud kita mengangkat kepala sambil mengucapkan takbir intiqal, Allahu Akbar, kemudian terus duduk dengan tenang. Duduk ini dinamakan duduk di antara dua sujud sebab masih ada duduk yang lain lagi. Ya. Kita katakan duduk itu ada banyak nama. Duduk di antara dua sujud namanya iftirash. Ya, iftirash. Sebab apa nama iftirash? Firashi itu dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan alas. Alas tu macam kita alaskan kita katakan pemaidani. Bukan pemaidani lah, macam tempat untuk kita melabuhkan punggung kita ataupun kita baring, tempat kita alas. Alas apa-apalah, kain dan sebagainya, mengalas. Ya. Iftirash, firash. Ya. Sebab tu disebut duduk cara iftirashi. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku tersebut, kedudukan kaki dan tangan yang betul ketika duduk iftirash. Kan? Ada orang yang kadang tak boleh nak naikkan dia punya kaki. Sepatutnya kita punya duduknya, kedudukannya kakinya begitu. Ya? Tapi kadang-kadang ada duduk yang sikit saja pun, kita lentikkan pun tak ada masalah juga. Boleh. Ya? Yang sepatutnya, yang penting kaki mana yang kita katakan, ya, iaitu duduk di antara dua sujud ini dinamakan duduk iftirash kerana tapak kaki yang kiri, ya, kiri itu diduduki. Mana kita dudukkan dia. Kan? Boleh tengok dalam gambar tersebut. Boleh duduk, ya. Dudukkan dan menjadi seperti alas, dan tapak kaki kanan
ya, ditegakkan di atas lantai. Ya. Seperti mana tuan-tuan buatlah. Tapi kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang ada orang yang tak lentik pun. Tak, sama-sama juga. Dia dudukkan sekali juga. Ya, sepatutnya itu mana sunnah apa yang Nabi buat itu begitu. Ya. Kalau mana tak ikut, mana tak ikut sunnah lah. Ya, tak ikut sunnah. Bukanlah kata sampai jadi haram, tidak. Ya, maknanya dari sudut kesempurnaan kita solat itu tidak sempurna. Sebab itu dia kata kaki, dia kata sementara hujung jari kaki itu bila kita lentikkan dia, kita lentikkan dia. Ya, itu tujuannya bukan apa, kita menghadap ke arah kiblat. Ya, duduk bersimpuh disebut. Ya. Maka tiada perbezaan di antara duduknya seorang lelaki dan juga duduk seorang perempuan. Maka lelaki pun sama duduk cara macam tu, perempuan pun sama. Ya. Disebut dalam Sahih Al-Bukhari, tuan-tuan boleh rujuk. Ya. Nak buka Sahih Bukhari tuan-tuan tebal tu. Kan? Kalau tengok dekat dia punya Fahras tu 186, tuan-tuan boleh tengok kat situ. Ya, 184, nombor 184 hadisnya faiza jalasa fi qira'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Ya. Apabila baginda duduk di antara dua rakaat, maka duduk di antara dua sujud, maka baginda buat macam mana? Duduk di atas kaki kirinya. Jalasa ala rijlihil yusra. Yusra tu kiri. Ya. Wa nasabal yumna. Yumna tu kaki kanan, dia tegakkan kaki kanannya. Ya. Maka ada dalam Fathah 184 itu Fathul Al-Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari Ibnu Hajar. Ya, nombor hadis 828. Ya, kalau tuan-tuan boleh ada kitab Ibnu Hajar Asqalani itu panjang jilidnya tu. Ya, kena ambil jilid yang kedua, muka surat 395. Kalau nak kita rujuk balik semula hadis ini. Ya. Maka selain itu Nabi SAW juga menegah daripada duduk secara al-iqa'. Macam mana sebutan al-iqa'? Iaitu meletakkan kedua-dua papan punggung itu di atas lantai dan menegakkan kaki. Ya, semasa duduk di antara dua sujud. Ya. Iqa' tu tuan-tuan, muka surat sebelah itu ada contoh. Ya. Iaitu punggungnya berada di tengah, kakinya terlepak gitu. Macam duduknya seekor anjing. Gelap pak tuan pengusi. Ya. Kan? Kok macam tu dia duduk di antara dua sujud? Ada. Sebab tu bila dia duduk, ada orang yang buat begitu, mana kita perlu betulkan dia. Ya. Dia kakinya terlepak gitu, dia punya punggung jatuh. Ya, jadi dia tak ada lentik apa-apa pun, dia tak naikkan kaki kanan ke tidak. Ya. Itu dia katakan duduknya, kata Nabi SAW, qala liyun Nabi SAW, idza rafa'ta ra'saka minas sujud fala tuq'i kama yuq'il kalb. Ya. Rasulullah SAW berkata kepadaku, apabila kamu mengangkat kepala daripada sujud, maknanya kita bila habis saja sujud, kita akan angkat kepala kan untuk duduk di antara dua sujud, maka janganlah kamu iqa', ya, sebagaimana duduknya seekor anjing. Tuan-tuan tak pernah tengok anjing duduk ya? Biasalah kan? Ya. Tadi anak saya tanya, dia kata, ayah, dia kata, Abi, dia kata kucing boleh berdiri tak? Dia kata. Kata ini terpengaruh TikTok juga kan. Dapat asyik tengok dekat handset tu kan. Dia kata ada dalam video tu kucing berdiri. Kucing boleh berdiri dia kata. Dia kata, ayah, kucing boleh berdiri tak? Kucing boleh berdiri. Nak jawab macam mana? Biasa kucing berjalan. Dia kata tak ada dalam YouTube, dalam video tu kucing berdiri. Dia kata. Ya. Macam mana kucing berdiri? Ya. Agaknya dia berdirikan dengan cara kakinya ni kot. Ya. Ke depan. Ya. Macam mana kucing berdiri? Ataupun animasi saja. Dia kata tak ada, ini kucing berdiri, dia kata. Ya. Macam-macam sekarang ni. Jadi tuan-tuan pun kena tahu nak jawab kat macam mana. Ya. Dia kata kucing biasa mana boleh berdiri, orang yang berdiri kan. Ya. Ini ta'ajub dia kata. Ya. Jadi tuan-tuan Allah Taala, ya.
begitulah ya. Maka Nabi dah bagi arahan kepada kita ya. Jangan sekali-kali kamu apabila kamu duduk di antara dua sujud itu seperti mana seekor anjing ya keadaannya apa? Duduk ya seekor anjing. Itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan dengan duduk yang ditegah dan satu lagi duduk yang diharuskan. Tuan-tuan boleh tengok yang di atas dan di bawah itu duduk yang kadang-kadang dia duduk kaki dia mengenakan tumit dekat dia punya punggung. Ada kan yang buat? Dia kata itu ustaz biasanya dia sakit kaki. Kan ada orang yang sakit kaki sebab tu tuan-tuan tengok ada memang dia tak boleh buat, dia tak boleh duduk kan. Bersimpuh macam duduk bersimpuh tu kan tak boleh. Ya, mungkin kaki sakit, lutut pun dah sakit, macam-macam sakit lah tuan-tuan ya. Tapi Nabi kata yang diharuskan boleh begitu. Yang atas tadi duduknya seekor anjing tadi tak boleh. Ya. Maka itu ditegah. Yang diharuskan meletakkan kedua papan punggung di atas tumit. Tumit kita tu, kita dudukkan dia ya, di bawah punggung itu. Itu boleh. Ya, itu pun tapi sebenarnya yang lebih afdal macam biasalah duduk yang tadi. Ya, yang lebih kuat ya disebutkan. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok disebabkan apa Nabi kata dibolehkan itu berdasarkan kepada dalam sebenarnya khilaf para ulama ya, yang mana disebutkan hadis yang membawa pengertian yang sama juga terdapat dalam Sunan At-Tirmizi. Ada hadis dalam Sunan At-Tirmizi dan daripada Musnad Ahmad ya, bagaimana Al-Ghumari dalam takhrij milik kitab Bidayatul Mujtahid ya menghukumkan makruh amalan duduk secara ikak jenis yang pertama. Hukumnya makruh tadi tuan-tuan. Yang tadi macam anjing tadi tu makruh, bukanlah sampai haram, tak ada. Ya, dan dia kata haram ustaz. Tak ada. Ya, hukumnya makruh. Ya, maka dikatakan bahawa Tawus telah melihat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair melakukannya, maka telah diriwayatkan Ibnu Umar berkata kepada anaknya, janganlah kamu tiru akan duduknya secara ikra' ini kerana aku hanya melakukannya ketika aku dalam keadaan tua. Dia kata kat itu. Tua bermakna sukar dan lemahnya tubuh menjadikan terpaksa duduk dalam keadaan yang demikian. Ya, maknanya kadang-kadang faktor usia juga mengambil peranan tuan-tuan. Kita pun tak boleh juga Pak Haji kan. Daripada dia tak boleh nak duduk secara sempurna, dia duduk macam tu pun dah kira okey lah juga. Ya, tak boleh kan. Dia kata tak boleh nak ni pun tak boleh ustaz, nak tinggikan ke, nak tegakkan kaki sebelah pun tak boleh ustaz. Ya. Macam kawan saya tu accident kan, kakinya terpaksa luncur. Luncur tu maknanya kakinya tegak. Yang seorang tu accident, memang kaki dia pakai inilah, pakai tongkat kan. Dia luncur lah, bayang dia punya ni. Tak boleh nak macam kita macam biasa. Jadi orang kena faham lah. Satu lagi dia kena demam panas. Daripada darjah 6 tu dia kena demam panas. Kakinya memang macam kata bukan tempang ya. Dia memang tergelecek begitulah. Ya, maknanya memang tak boleh nak kelepak, kena luruskan. Dia terkangkang gitu. Ya. Itu dah passion dia. Kita nak buat macam mana? Jadi itu dah memang saya katakan kalau orang yang sakit maknanya itu kita tak boleh nak elak lah. Ya, maka itu ciri-ciri yang Allah berikan rukhsah kepada dia, ya, yang tak boleh kita katakan, "Oh, wajib kena tegakkan tumit anda." Tak boleh, tuan-tuan. Ya. Kita kena tengok setiap orang tu ada penyakit dia tersendiri kan. Mungkin dia pernah mengalami jatuh tangga ke, jatuh aksiden motor ke, tak boleh. Ya. Sekarang ni macam-macam. Ya. Jadi ikut kemampuan yang kita kalau kita rasa perlu duduk kat kerusi, kita sembahyang kat kerusi. Kalau kita masih boleh duduk di bawah, maka kita duduk. Ya, cara kita boleh solat. Yang pentingnya itu saya katakan, yang pentingnya solat. Itu yang pentingnya. Bukan terkelepak ke apa semua. Kalau tak solat pun tak ada apa tuan-tuan. Yang pentingnya solat. Ya, Allah berikan kelebihan, Allah berikan rukhsah. Maknanya bukan Islam itu zalim. Ya, kena buat seperti macam mana Nabi buat, kau kena buat ikut satu persatu, tak ada. Ya, bila maknanya kita ada kita kata ada keringanan ataupun kesusahan bagi diri kita, kita buat mana yang termampu.
Ya. Seterusnya kedudukan tangan ya, apabila kita duduk di antara dua sujud tadi, ya. Ketika duduk sebegini kedua-dua tapak tangan kita ya berada di atas peha. Kena berada di atas peha, jangan bawah peha ya. Peha kita tu duduk bawah ya. Kena letak biasa dekat atas kan. Tak ada orang main-main kot. Ada kadang-kadang peha tu dibuat macam majung pun ada kat atas peha kita. Dipusing-pusingkan. Tak ingat, tetapkan di atas peha kita ya. Dan Nabi SAW juga meletakkan sikunya ya di atas pehanya itu sambil hujung jarinya memegang hujung bahagian lutut. Kalau boleh jangan melepasi lutut bila kita duduk. Kan? Kena pastikanlah ya seolah-olah menggenggamnya ya. Tangan kita bukan genggam je tu, maka rapatkan tu ya dan statik ya. Rehatkan ya, macam mana kita berehat begitulah. Ya, boleh ya. Dan ketika duduk juga maka diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, maka biasanya tuan-tuan baca apa? Dan kita juga biasanya baca Allahumma ighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Mungkin ada yang tak ingat dan mungkin ada yang ingat dan mungkin ada yang tak boleh panjang-panjang dia kata Ustaz. Allahumma ighfirli pun boleh. Ya. Kita nak stop dulu ke macam mana ni? Kita stop dulu lah ya. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Isyaknya awal tuan kan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Okay, insyaAllah tuan-tuan kita ambil sikit saja. Ya, kita terlebih masa. Ya, nanti masuk kuliah Isyak. Okey, bacaan ketika ruduk, ya, biasanya kita bersebut Allahumma ighfirli, ya Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Ampunkan dosaku. Ya, sebab itu bila kita baca doa rukun kauli ini, ya, ingatkan kita mohon kepada Allah Taala, doa sebenarnya kan. Allah, ya Allah, ampunkan dosaku, warhamni, ya Allah, belas kasihanilah aku, kasihanilah aku. Ya, warfa'ni, dan angkatlah darjatku. Ya, darjat tu apa tuan-tuan? Untuk naik pangkat ke apa? Kan? Daripada tak jadi bapa ke apa macam ni? Ataupun belum jadi datuk. Darjat. Darjat ni kita tak tahu. Mungkin darjat orang beriman kan lain-lain kan. Darjat mukmin, muhsin, kan. Apa lagi? Muttaqin. Yang paling hebat muttaqin. Ya, darjat itulah Allah nak meningkatkan iman kita. Selagi mana tuan-tuan boleh, ya, sabar dengan apa dugaan yang diberikan. Ya, baru ni kan dengan satu berita di mana mungkin ada keluarga tuan-tuan yang apa, kepala air dekat Terengganu tu kan. Tu sabar ke tak sabar kan? Keretanya dibawa. Kereta baru beli tu. Kan dia tak tempat parking, kepala air sampai habis, kan? Ya. Dia kata kenapalah, ya. Ya, kereta aku juga aku nak ambil. Kereta orang lain tak nak ambil kan. Tu bahaya juga ayat macam tu. Ya. Mana kita tak setuju dengan Allah Taala. Ya. Kita kena tahu juga. Maknanya sebab tu kita kata orang yang beriman ke tak beriman ke, bila sampai sahaja bala bencana, semua Allah bagi. Ya, yang pak imam ke, pak nazir ke, pak pengurusi ke, ya, semua rumah-rumahnya habis. Ya, dibawa arus. Jadi tidak ada, ya, dikatakan pilihan yang Allah berikan, tidak ada. Ya. Jadi sebab itu nak tinggikan darjat setiap orang itu, sebab itu warfa'ni. Ingatkan pada warfa'ni apa? Tinggikan darjat kami ya Allah, wajburni, dan cukuplah segala kekuranganku ya Allah. Ya, makna kurang kita itu Allah cukupkan. Ya, kalau kita ni kurang rezeki kita, Allah cukupkan. Cukup makan, cukup pakaian kan, Allah cukupkan kekurangan kita. Ya, aib kita Allah tutupkan. Ya, warzuqni, dan berilah kami rezeki, ya, rezeki kepada kami. Ya, rezeki itu kita tak tahu tuan-tuan, mungkin anak kita, ya, anak kita yang mana kadang-kadang anak kita tak pandai, tapi kadang-kadang rezeki dia dapat jawatan yang tinggi, kadang-kadang tak pandai tapi tiba-tiba dapat jawatan yang hebat. Ya, mana tahu kan, orang yang jutawan itu kadang-kadang bukan semestinya dia apa mudah untuk bagi sumbangan, tak. Ya, kadang-kadang orang yang biasa-biasa sahaja yang bagi sumbangan kepada surau. Betul tak tuan? Ya, orang yang hebat-hebat tu tak ke mana perginya. Kita pun tak boleh highlight kepada siapa. Faham-faham sendirilah. Jadi kita pun tak minta pun pada mereka. Sekiranya mereka beringat bahawasanya, ya, rezeki itu Allah yang beri, dan kembalikan semula kepada orang-orang yang lebih berhak sebenarnya. Wahdini, dan tunjukkan dan berilah petunjuk kepadaku, wa'afini, dan berilah kesihatan kepadaku,
berilah kesihatan, sejahteralah kami, wa'fu anni, dan berilah keampunan kepada kami. Ya, mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa kita tuan-tuan, daripada segala dosa dan maksiat yang kita lakukan, insya-Allah. Ya, Allah dengar rintihan kita apabila kita ya berulang kali, dan kita ingatkan bila kita sebut bukan hanya di bibir saja, pastikan niat dalam hati kita juga. Kita mohon sangat-sangat kepada Allah Taala, maka ampunkan aku ya Allah, berikan kesihatan kepada kami ya Allah. Ya, yang mana sakit-sakit yang kat rumah tu yang sakit, ya Allah berilah kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit ini ya Allah. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat manfaat bersama. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Sekiranya panjang umur dan murah rezeki, kita akan sambung pada cara dan bacaan ketika bangun nanti, ya, pada muka surat 94. InsyaAllah kita akan sambung. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu saja. Dan mungkin ada terkasar bahasa, saya minta maaf banyak-banyak. Dan yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la shaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.